Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahul qawlina. Okey, bersama saya lagi Sir Faiz untuk subjek prinsip perakaunan. Okey, so pejancilik kita pun dah masuk November sayang, dah nak dekat exam. InsyaAllah sepatutnya lah. Okey, so as per request, korang pun dah request untuk masuk bab kata 5. So hari ini saya nak memakbulkan permintaan. Gitulah ayat dia. Okey, so saya nak buat ataupun saya nak berkongsi berkaitan dengan bab kata 5, iaitu bab yang pertama sekali, yang bab sudut-sudut selalu rasa macam banyaklah cikgu nak hafal apa benda ni. Jangan pening-pening sayang, tak banyak pun sebenarnya. Sebenarnya dalam bab ni kita cuma ada 4, 2, 3, kita ada 9 kita cuma ada 9 ni formula sahaja yang kita perlu tahu ya, bukanlah hafal. Alright, so by end of this video, apa yang kamu akan dapat, pertama sekali kamu tahu apa nisbah-nisbah yang ada dalam bab 1 ni. Lepas tu macam mana setiap nisbah tu apa yang dia nak sebenarnya. Ni kita nak cerita dah ni. Alright, so pertama sekali kita akan tengok dulu nisbah keberuntungan. Dalam nisbah keberuntungan ni dia nak tengok company ni mampu tak nak untung. Mampu tak nak untung kalau macam ni. Macam ni tu macam apa? Macam ni kita tengok. Macam ni. Okey, pertama sekali dia kata peratus untung kasar atas kos jualan. Nama lain dia adalah tokokan. Kalau ayat full dia ataupun nama penuh dia peratus untung kasar atas kos jualan. So formula dia sebenarnya dia ambil daripada ayat full dia je sebenarnya. Untung kasar atas kos jualan. Untung kasar atas kos jualan. Sebab apa saya darab 100? Sebab dia nak peratus. Sebab dia nak peratus. Ingat tu sayang. Okey. Kalau tiba-tiba ayat tu dia bagi tokokan, jangan takut, jangan lari, duduk. Sebab nama tokokan ni adalah nama, orang kata simple word dia untuk peratus untung kasar atas kos jualan. Macam itulah cerita dia. Macam nama saya Faiz, orang panggil FF pun boleh. Maksudnya saya pun Faiz lah, saya tahu itu nama panggilan ataupun nama lebih mudah ataupun manjanya untuk disebutnya. Itu tokokan. So sebenarnya kita nak cari untung kasar atas kos jualan, sama saja. So dalam nisbah ni dia nak cari katakanlah kamu dah tetapkan kamu nak untung kasar kamu sebanyak berapa daripada kos jualan kamu. Kamu dah boleh kira dari sini. Kamu tinggal swap dia punya formula saja. Nanti kita akan tengok dia punya cara pengiraan dekat next video. Saya akan tunjuk. Tapi untuk video kali ini saya tunjuk dulu semua dia punya formula-formula yang ada dalam bab 1 ni dulu. Alright. So, kamu kena tahu, ingat yang pertama sekali adalah peratusan untung kasar atas kos jualan. Nama lain dia adalah tokokan. Formula adalah untung kasar bahagi kos jualan. UK bahagi KJ darab 100. Dapat jawapan. Mesti darab 100 sebab kita nak peratus. Ingat, nisbah keberuntungan jawapan mesti dalam peratus. Mesti dalam peratus. Ingat tu. Okey. Yang kedua kita tengok peratus untung kasar atas jualan, ataupun nama lain dia adalah margin untung kasar. Okey, sekarang ni pun sama. Nama panjang adalah untung kasar bahagi jualan bersih darab 100. Mesti darab 100 sebab apa? Sebab peratus. Okey, so ini dia nak tengok setiap untung yang kamu dapat tu, okey, berapa jualan yang kamu dah buat sebenarnya. Macam tu. Katakanlah kamu dah jual. Bila kamu dah jual, mesti kamu ada untung, betul? Selepas kamu dah tolong kos jualan dan sebagainya. So kita nak tengok tu macam mana dekat dalam formula ni. Okey, yang ketiga kita tengok peratus untung bersih atas jualan. Ni pun sama formula dia. UB bahagi JB darab 100 sebab peratus. Okey. So ini pun dia nak cari setiap jualan yang kamu buat tu berapa untung yang kamu dapat. Setiap jualan yang kamu buat tu berapa untung bersih yang kamu dapat. Itulah cerita dia. Dan last sekali adalah pulangan atas modal. Formula dia adalah UB bahagi MA, iaitu modal awal. UB ni untung bersih sayang, bahagi modal awal darab 100. Mesti darab 100 sebab dia adalah peratusan pulangan atas modal. Okey. Dalam nisbah keberuntungan ni dia ada 4. Pertama sekali adalah peratus untung kasar atas kos jualan. Nama lain dia adalah tokokan. Formula dia adalah UK bahagi KJ darab 100, iaitu untung kasar bahagi kos jualan darab 100. Yang kedua, kita belajar berkaitan dengan peratus untung kasar atas jualan, ataupun nama lain dia margin untung kasar. Formula dia adalah
untung kasar bahagi jualan bersih darab 100. UK bahagi JB darab 100. Okey, yang ketiga kita belajar peratus untung bersih atas jualan, atau nama lain dia adalah margin untung bersih. Formula dia adalah untung bersih bahagi jualan bersih. UB bahagi KJ darab 100. Okey, dapatlah jawapan dia. Okey, yang terakhir sekali kita nak tengok pulangan atas modal. Formula adalah UB bahagi MA darab 100. Untung bersih bahagi modal awal darab 100. Kamu akan dapat jawapan dia. Okey, yang kat sini nombor 4 ni dia nak tengok setiap modal yang kamu keluarkan tu kamu dapat berapa persen pulangan dia at the end. So dia nak tengok bagus tak company tu dari segi kecekapan dia menguruskan pelaburan tu. Alright. Sakit tekak pula tiba. Alright, seterusnya kamu kena faham yang nisbah keberuntungan ni. Nisbah keberuntungan ni dia tengok company tu mampu tak untung, itu saja. So jawapan mesti dalam bentuk persen. Ingat, pertama sekali nama dia adalah tokokan. Okey, tokokan UK bahagi JB darab 100. Yang kedua adalah margin untung kasar. UK bahagi JB darab 100. Yang ketiga adalah margin untung bersih. UB bahagi JB darab 100. Yang keempat adalah pulangan atas modal. So UB bagi MA darab 100. Itu saja. Jawapan mesti dalam peratus. Okey, sekarang kita tengok nisbah kecairan. Nisbah kecairan ni dia tengok company kamu ni punya kecairan dalam company kamu tu macam mana. Okey, pertama sekali kita akan tengok ke dalam nisbah semasa. Nisbah semasa ni formula dia adalah aset semasa bahagi liability semasa. AS bagi LS. Nisbah semasa formula dia adalah AS bagi LS. Jawapan dia mesti dalam nisbah. Nisbah dia mesti nisbah 1. Katakanlah kamu bahagi, katakanlah aset semasa 1 dan liability semasa 2 dan liability semasa 1. 2 bahagi 1, 2. So 2 mesti nisbah dengan 1. Ini tetap Yang ini jawapan yang kamu akan cari kat sini. Nisbah, jawapan dia mesti dalam nisbah. Sebab kat sini pun dah nisbah. Gitu. Okey. Okey. Yang ini formula ni dia nak tengok kamu punya company tu mampu tak bayar liability semasa daripada aset semasa yang kamu ada. Macam tu. Mampu tak kamu nak bayar kamu punya hutang dalam jangka masa yang pendek tu dengan kecairan yang kamu ada. Cair tak cair tu kamu kena tengok aset semasa. Sebab aset semasa adalah harta yang kita boleh guna dalam masa kurang daripada tempoh 1 tahun. Yang itu dia very cair. Contoh tunai di bank, tunai di tangan dan sebagainya. So itu adalah benda-benda yang mudah cair. Benda tu cepat je kan. Cepat je. Okey, duit senang kita nak bagi. Duit dalam bank pun senang kita nak keluarkan. Duit pun senang kita terima. Duit tu senang nak gerak. Tiba-tiba so hutang ni pun hutang jangka masa yang pendek. So mampu tak kita nak bayar hutang kita dengan harta yang cair tinggi tu dengan kita? Mampu tak kita nak bayar? So kita nak tengok kat sini. Okay, ingat jawapan dia mesti nisbah 1. Mesti nisbah 1. Jawapan dia yang kita cari adalah yang depan ni. Belakang tu mesti nisbah 1. Okey. Yang kedua adalah nisbah hujan asid. Formula dia sama macam nisbah semasa, cuma kita tambah inventory akhir saja. Sama juga. AS kalau nisbah semasa, AS bagi LS. Kalau nisbah hujan asid, AS tolak inventory awal bahagi LS. Awal pula, akhir. Salah. Aset semasa tolak inventory akhir bahagi liability semasa. Itu adalah formula untuk nisbah hujan asid. Okey, dia nak tengok sebab apa kita kena tolak inventory akhir. Sebab inventory ni adalah sesuatu barang niaga yang kita jual yang sukar, kadang-kadang sukar untuk dia cair. Sebab tu kita keluarkan inventory akhir ni untuk tengok betul-betul yang harta yang cair tu mampu tak nak bayar hutang kita yang dalam jangka masa yang pendek ni. Itu je cerita dia. Okey, ikut saya. Untuk nisbah kecairan ada 2. Pertama sekali nisbah semasa AS bagi LS. Jawapan dalam nisbah mesti 1. Depan tu adalah jawapan dia. Ini yang kita nak cari. Okey, so yang nisbah hujan asid adalah sama macam nisbah semasa, cuma kita kena tolak dengan inventory akhir. AS tolak inventory akhir bahagi LS. So jawapan pun sama. Apa jawapan yang kamu dapat? Mesti nisbah 1. Mesti nisbah 1. Dengan satu hutang yang kamu ada tu, mampu tak kamu bayar? Dengan aset yang kamu ada tu, mampu tak kamu bayar hutang tu? Katakanlah kamu dapat kat sini lebih kecil daripada 1. Kamu kira. So kamu punya company tu is not really good untuk bayar hutang dalam jangka masa yang pendek. Itu saja. Alright, yang ketiga kita nak tengok berkaitan dengan nisbah kecekapan. Nisbah kecekapan ni dia nak tengok company you ni cekap tak cekap. Sebenarnya dia nak tengok cekap tak cekap. Pertama sekali kita tengok KPGI. Apa itu KPGI?
KPGI, kadar pusing ganti inventory. KPGI. Okay, KPGI ni dia nak tengok kamu punya company tu nak rotate barang tu cekap tak cekap, mampu tak mampu, cepat tak cepat. Okay, pertama sekali formula adalah kos jualan kamu kena bahagi dengan inventory purata. Apa itu inventory purata? Formula dia adalah inventory awal tambah inventory akhir tambah inventory akhir. Okey, kamu bahagi dengan 2, dapatlah inventory purata. Inventory purata dah dapat, masukkan kos jualan bahagi dengan inventory purata, dapat jawapan dalam kali. So dia nak tengok dalam setahun company you tu repeat order berapa kali. Katakanlah kalau kamu punya kali tu jawapan dia tinggi, katakanlah 10 kali kamu repeat order. Kamu punya company tu cakap tak cakap, bagus tak bagus? Baguslah maksudnya. Maksudnya kamu order banyak sebab kamu jual banyak, betul. Katakanlah saya bagi yang paling analogi yang paling mudah. Okey, saya beli duster ni, okey, pemadam papan hitam ni, putih ni, saya beli kat Maidin 100. Saya beli, lepas tu saya duk tukar-tukar sikit lah. Lepas tu saya jual. Saya beli 100, seminggu dah habis saya jual 100. So saya beli lagi, saya restock lagi. Saya pusing lagi inventory saya. So saya jual lagi, habis lagi, saya restock lagi. Agak-agak bagus tak? Kalau lagi tinggi saya punya jawapan, lagi bagus lah maksudnya. Maksudnya saya punya company cekap lah dalam menguruskan inventory. Saya cepat je jual, dan dalam masa sama saya cepat je ganti inventory saya. Itulah maksud dia KPGI, kadar pusing ganti inventory. Berapa kali kamu pusing ganti inventory kamu, itu saja. Dia kira kadar berapa kamu pusing ganti inventory. Nak ganti inventory yang habis kamu jual, pusing-pusing habis kamu jual, pusing-pusing habis kamu jual. Lagi tinggi lagi bagus. Itu cerita dia. Okey, yang kedua kita nak tengok konsep tempoh kutipan hutang, TKH. Kita tempoh pula. Tengok tempoh kutipan hutang kita TKH. Ni kita nak tengok mampu kita ambil masa beberapa lama ataupun berapa hari untuk kutip hutang. Dia nak tengok company ni, kita nak tengok company ni dia bagus tak dalam kutip hutang. Orang ni kalau investor-investor ataupun company-company lain dia nak cuba bandingkan dengan kita, dia akan tengok juga company kita ni bagus tak dalam sistem kita nak kutip hutang ni. Okey, kita nak kutip hutang daripada siapa sayang? Daripada ABT. Sebab tu formula dia adalah ABT bahagi jualan kredit. Sebab apa jualan kredit? Sebab bila kita jual barang secara kredit, orang tu berhutang dengan kita kan. Sekarang kita nak kutip. So kita nak kutip daripada ABT, daripada yang kita jual secara kredit tu, lepas tu kita darab dengan 365 hari. Jawapan dia akan jadi dalam hari. Jawapan dia ni kali. Okey. So jawapan dia mesti dalam hari. Katakanlah hari dia mungkin contohlah saya bagi 27 hari. Bermaksud satu ABT tu dia ambil masa 27 hari untuk bayar hutang dia. Bagus tak bagus? Kita cuba compare dengan tahun lepas. Bagus tak bagus? Macam tu. Sebab kalau kita cepat kutip hutang, kuranglah hutang lapuk berlaku. Bila berlaku hutang lapuk, kita pun dah kira rugi macam belanja bagi kita kan. So kira macam tak sedap lah kat situ kan. Tiba-tiba kita pula nak tolong cover hutang dia. Macam tu lah. So dari segi tempoh kutipan hutang ni pun sangat penting. Sebab kita kutip cepat, so kuranglah berlaku hutang lapuk. So bila kurang berlaku hutang lapuk, kita pun tak adalah kurang belanja. Itu sahaja cerita dia. So kita nak tengok lagi kurang hari lagi bagus. Okey. Yang ketiga adalah tempoh pembayaran hutang. Tempoh pembayaran hutang ni, orang ni nak tengok kita pula bayar hutang macam mana. Ada setengah company dia untung banyak, tapi bila part kita kira tempoh pembayaran hutang ni, rupanya tak bagus. Dia suka delay payment dia. Jahat betul ya. Okey, cerita dia kita nak bayar hutang kat siapa? Kita nak bayar hutang kat ABB lah, betul. Kita nak bayar atas sebab apa? Sebab kita beli secara kredit. Okey. Ini pun sama macam tempoh kutipan hutang. Cuma tempoh membayar hutang ni, ABB bahagi belian kredit darab 365 hari. Jawapan mesti dalam hari. Okey, kat sini pula dia nak tengok berapa hari yang kamu ambil masa untuk bayar kamu punya ABB.
katakanlah lagi rendah lagi bagus. Maksudnya kamu ni jenis yang cepat bayar lah, kamu tak suka dia delay. So orang yang nak mungkin supplier baru kamu lah, kamu nak beli barang daripada dia, dia pun nak tengok-tengok benda ni kan. Dia tengok kamu ni suka delay payment ke, kamu ni suka tak nak bayar orang ke. Dia pun tengok, tiba-tiba tengok, oh bagus dia ni, laju je buat payment. So tak tinggi pun dia punya hari nak bayar hutang tu. So dia pun boleh lah bagi kamu beli barang secara kredit. Kalau tak kamu beli barang secara cash, mana nak buat duit dek? Lagi pula beli barang banyak-banyak, beli secara pukal, macam mana nak dapat duit? Itu je cerita dia. Okey, so habis. Ini sahaja formula dia, ada 9 formula. Pertama kita ada 4, 2, 3. Pertama sekali kita belajar pasal nisbah keberuntungan. Nisbah keberuntungan ada 4, iaitu peratus untung kasar atas kos jualan, ataupun nama lain dia adalah tokokan. Formula adalah untung kasar UK bahagi KJ kos jualan darab 100. Yang kedua formula dia adalah peratus untung kasar atas jualan bersih, ataupun nama lain dia adalah margin untung kasar. Formula dia adalah untung kasar bahagi jualan bersih darab 100. Dan yang ketiga peratus untung bersih atas jualan bersih, atau nama lain dia adalah margin untung bersih. Formula dia adalah untung bersih atas jualan bersih, ataupun UB bahagi JB darab 100. Okey, dan last sekali adalah pulangan atau modal. Formula dia adalah untung bersih bahagi modal awal, UB bahagi MA darab 100. Dapat jawapan mesti dalam peratus. Nisbah dalam peratus. Okey, yang kedua kita tengok kepada nisbah kecairan. Formula yang pertama adalah nisbah semasa, dan formula kedua adalah nisbah ujian asid. Nisbah semasa formula dia adalah AS bahagi LS. Jawapan mesti dalam bentuk nisbah. Kamu dapatkan yang X ni, nisbah mesti 1. Titik. Yang kedua nisbah ujian asid sama macam nisbah semasa, AS bahagi LS, cumanya kamu kena tolak dulu dengan inventory akhir, iaitu AS tolak inventory akhir bahagi liability semasa. Jawapan mesti dalam bentuk nisbah. Ini jawapan kamu, nisbah mesti 1. Itu saja. Dan yang terakhir sekali kita tengok pasal nisbah kecekapan. Nisbah kecekapan ni kita nak tengok adalah KPGI, TKH dengan TPH. KPGI adalah nak tengok berapa kali kamu repeat order dalam setahun tu. So formula adalah KJ bahagi inventory purata. Macam mana dapatkan inventory purata? Inventory awal tambah inventory akhir bahagi 2. Lepas tu kos jualan bahagi dengan inventory purata tu, dapat jawapan dalam kali berapa kali kamu restock. Dan yang kedua adalah tempoh kutipan hutang. Kamu nak kutip hutang daripada siapa? ABT. Atas sebab apa? Jualan kredit. So ABT bahagi jualan kredit darab 365 hari. Dan nak tengok jawapan dalam hari. So berapa hari kamu berjaya untuk kutip hutang daripada seorang ABT tu. TPH pula tempoh pembayaran hutang. Formula kita nak bayar hutang kepada siapa? ABB. So formula dia ABB, kita nak bayar kepada ABB sebab apa? Sebab kita beli barang secara kredit. So formula dia adalah ABB bahagi belian kredit darab 365 hari. Itu sahaja. Jawapan dia adalah mesti dalam kali, hari-hari. Yang ini mesti dalam nisbah, ini dalam peratus. Habis. Itu sahaja. Faham tak faham? InsyaAllah faham. Okey. So itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe kita punya channel. Untuk next video saya akan buat latihan dalam bab ni, dan kita akan tengok macam mana dia work it. Macam mana dia masuk-masuk dekat dalam formula dia ni. Kita akan tengok minggu depan. Next video. Okey. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.